Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk hormon infection bagi subjek mikrobiologi dan penyakit berjangkit. Kumpulan kami mempunyai 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama ialah saya, Nur Aina Maisara binti Muhammad Khairul Amin. Kedua, Nurdini Najla binti Muhammad Syafi'i. Ketiga, Fatin Nuralisa binti Zuzaidi Anwar. Keempat, Nur Zafia Ardina binti Muhammad Zuhaini. Dan yang terakhir, Hanim Najwa binti Jemari. Isi kandungan yang terdapat dalam topik ini ialah: pertama, pengenalan dan definisi hormon infection, penyebab, epidemiologi, faktor-faktor risiko, tanda dan gejala, ujian diagnostik, rawatan perubatan, komplikasi, pencegahan, penutup dan rujukan. Yang pertama adalah pengenalan dan definisi hormon infection. Pengenalan adalah cacing tambang hidup di dalam usus kecil. Lalu cacing tambang disalurkan ke dalam najis orang yang dijangkiti. Jika orang yang dijangkiti membuang air besar di luar, contohnya berhampiran di semak, di taman atau di padang, atau najis orang yang dijangkiti digunakan sebagai baja, telur dimendapkan di atas tanah. Mereka kemudiannya boleh matang dan menetas, melepaskan lava, macam cacing yang belum matang lah. Lava matang menjadi bentuk yang boleh menembusi kulit manusia. Jangkitan cacing tambang terutamanya diperolehi dengan berjalan tanpa alas kaki di atas tanah yang tercemar. Satu jenis cacing tambang juga boleh disebarkan melalui pengambilan lava. Seterusnya, definisi. Cacing tambang adalah parasit usus manusia. Lava dan cacing dewasa hidup di dalam usus kecil boleh menyebabkan penyakit usus. Dua spesies utama cacing tambang yang menjangkiti usus ialah Ancylostoma duodenale dan Nectar americanus. Seterusnya, penyebab hormone infection. Jangkitan cacing tambang paling kerap disebabkan oleh cacing tambang Nectar americanus dan Ancylostoma duodenale. Lava cacing ini boleh masuk ke dalam badan apabila seseorang mengambil makanan atau minuman yang tercemar. Di dalam badan, lava cacing tambang akan memasuki sistem pencernaan, kemudian menjadi cacing dewasa dan membiak di dalam usus, dan ianya boleh menyebabkan gejala. Telur yang dihasilkan cacing tambang semasa di dalam usus akan keluar bersama najis. Dalam persikatan yang sanitasi kurang baik, najis yang mengandungi telur cacing tambang akan mencemarkan tanah dan air di sekelilingnya. Seterusnya, epidemiologinya merangkumi 3 perkara iaitu frekuensi, geografi dan distribution. Pertama, pada peringkat global terdapat 1.5 juta orang terinfeksi dengan hormon infection seperti cutaneous lawan migraines, dan sekitar 60% merupakan golongan kanak-kanak, terutamanya di negara India, Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Latin, Afrika, Karibia, dan telah diterbitkan berdasarkan data WHO. Seterusnya, epidemiologi di Indonesia iaitu sekitar 2.5 hingga 62% sering menghadapi masalah hormon infection ini. Data ini diambil sendiri daripada National Indonesia. Epidemiologi yang terakhir diambil berdasarkan data oleh sebuah penelitian epidemiology of hormone infection, mendapati bahawa terdapatnya hormon infection yang tinggi iaitu 6% dan sekitar 19 hingga 73 juta penduduk di Asia mendapat hormon infection. Data ini merangkumi geografi di sekitar kawasan Asia seperti negara Malaysia, Thailand dan Laos. Selain itu, faktor-faktor risiko hormone infection ialah jangkitan disebabkan oleh parasit nematode Nectar americanus dan Ancylostoma duodenale. Seterusnya, jangkitan cacing tambang sering berlaku di kawasan di mana najis manusia digunakan sebagai baja atau tempat pembuangan air besar ke tanah berlaku. Berikutnya, orang yang bersentuhan langsung dengan tanah yang mengandungi najis manusia di kawasan yang biasa berlaku cacing tambang berisiko tinggi untuk jangkitan. Yang keempat pula, berjalan tanpa alas kaki dalam iklim panas
di mana sanitasi kurang baik. Yang terakhir, kanak-kanak yang mempunyai kuku panjang atau tidak potong, tidak mencuci tangan sebelum makan, berkaki ayam ketika memijak tanah, tabiat menggigit kuku dan menghisap ibu jari mempunyai kaitan ketara dengan jangkitan. Antara tanda-tanda dan gejala hookworm infection adalah yang pertama, hilang selera makan, yang kedua, keletihan, yang ketiga, sakit perut, yang keempat, berasa mual, yang kelima, kembung, yang keenam, cirit-pirit dan yang terakhir adalah penurunan berat badan. Ujian diagnostik yang boleh dilakukan ke atas kes hookworm infection ialah pertama, pemeriksaan feses lengkap untuk penemuan telur hookworm. Kedua, pemeriksaan fizikal untuk mengenal pasti tanda dan gejala hookworm infection. Ketiga, pemeriksaan am atau umum iaitu dengan mengambil kandung vital untuk melihat suhu badan. Pemeriksaan gastrointestinal, pemeriksaan kulit bagi melihat tanda infeksi seperti ruam, edema atau eritema. Keempat, pemeriksaan anemia disebabkan kekurangan iron kerana jangkitan hookworm merupakan salah satu penyebab anemia akibat kekurangan iron. Seterusnya, kelima, pemeriksaan gastrointestinal untuk melihat punca pendarahan pada gastrointestinal. Keenam, pemeriksaan perubahan pada kulit untuk melihat kehadiran sebarang ketidakabnormalan seperti ruam, kegatalan dan kemerahan. Ketujuh, pemeriksaan endoskopi seperti MRI dan CT scan untuk melihat keberadaan anggaran jumlah dan saiz hookworm. Kelapan, melakukan pemeriksaan darah seperti full blood count untuk periksa jika terdapat tanda anemia atau eosinophila. Yang terakhir, pemeriksaan tanda malnutrisi protein kerana kehadiran hookworm akan mengganggu status gizi pesakit. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai hookworm infection. Untuk merawat hookworm infection ialah menggunakan ubat antelmentik, iaitu ubatan yang menghilangkan cacing parasit daripada badan. Selain itu, ubatan yang lain seperti albendazole dan mebendazole dipilih dalam rawatan cacing tambang. Jangkitan cacing parasit ini biasanya dirawat selama 1 hingga 3 hari. Ubat-ubatan yang disyorkan ini adalah berkesan dan mempunyai sedikit kesan sampingan seperti sakit kepala, cirit-berit dan muntah. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian komplikasi. Antara komplikasinya adalah sekiranya anda mempunyai jangkitan cacing kerawit yang bertahan lama, anda boleh menjadi anemia. Komplikasi lain yang boleh berkembang dari jangkitan ini termasuk kekurangan pemakanan dan keadaan ini dikenali sebagai asitis. Keadaan ini disebabkan oleh kehilangan protein yang serius dan menyebabkan pengumpulan cecair di dalam perut anda. Malah, kanak-kanak yang kerap mengalami jangkitan cacing kerawit kerap boleh menyebabkan pembesaran dan perkembangan mental yang perlahan akibat daripada kehilangan zat bersih serta protein. Mereka ini mungkin akan mengalami berak berdarah dan boleh menyebabkan radang usus besar. Antara komplikasi yang berbahaya adalah usus kecil akan tersumbat disebabkan oleh berbola cacing di dalam rongga usus. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pencegahan hookworm infection. Yang pertama, elakkan sentuhan kulit lain dengan tanah tersebut dan elakkan daripada memakainya. Terus melakukan pencucian tangan yang betul jika tercemar. Selain itu, memakai kasut apabila berjalan di luar rumah, terutamanya di kawasan yang mempunyai najis di dalam tanah. Yang ketiga pula ialah jangkitan juga boleh dicegah dengan tidak membuang air besar di luar rumah dan dengan sistem pembuangan kubahan yang berkesan. Manakala yang keempat ialah seseorang digalakkan minum air bersih, juga membersihkan dan memasakkan makanan yang betul, serta mengamalkan cucian tangan yang betul. Yang kelima pula ialah meningkatkan sanitasi di kawasan di mana jangkitan cacing berada untuk mengurangkan bilangan jangkitan. Dan yang terakhir pula ialah menggalakkan penggunaan sistem pembuangan kumbahan yang lebih baik dan mengurangkan kekerapan pembuangan air besar di luar rumah. Penutup
Untuk bagi hookworm infection ialah ianya disebabkan jangkitan oleh cacing cangkuk atau lebih dikenali sebagai cacing tambang. Nama saintifiknya ialah Ancylostoma species. Ia akan menyebabkan pelbagai simptom jangkitan seperti gejala pada gastrointestinal, anemia akibat kekurangan iron, kegatalan pada kulit akibat cutaneous larva migraines dan batuk akibat migrasi ke paru-paru. Sebanyak 1,5 orang di dunia pernah terinfeksi, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Hookworms are a parasite that causes an infection in the small intestine, skin, and lungs in humans. The two species of hookworm that predominantly infect humans are Necator americanus and Ancylostoma duodenale. Both species are prevalent and thrive in hot, moist areas of Asia, Africa, and the Americas. Necator americanus is present mainly in the Americas, Sub-Saharan Africa, Indonesia, and China. Ancylostoma duodenale is present in North Africa, the Middle East, and India. The Centers for Disease Control and Prevention estimated that hookworm infections occur in about 576 to 740 million people worldwide. It mostly affects people in developing nations, in the tropics and subtropics, due to poor sanitation and hygiene. Children who frequently have hookworm infections can experience slow growth and mental development from losing iron and protein. Causes: a hookworm infection is caused when a person gets in contact with contaminated soil that carries their larva. The eggs of the hookworm get to the soil through human feces. They hatch into larvae and stay in the soil until they have a chance to penetrate the human skin. After breaking through the skin, they enter the bloodstream and move up in the airspace of your lungs, after which they are coughed up into the throat and swallowed back. Once digested, they move to the small intestine, where they grow into adults. They can live in the small intestine for a year or more before passing through your feces. A person can become infected by walking barefoot, sitting in contaminated soil, or by ingesting soil particles that have been contaminated with their larva. You can also get the infection through your pet's stool if they have the infection. Signs and symptoms. People infected with hookworm can show some of the following symptoms: abdominal pain, nausea, fever, itchy rash, loss of appetite, weight loss, diarrhea, extreme tiredness and weakness, anemia, heart failure. In pregnant women, the fetus may not grow properly. Diagnosis and treatment. To make a proper diagnosis of hookworm infection, your healthcare provider may request certain examinations, including a microscopic examination of the stool to check for hookworm eggs, blood samples to check for the presence of anemia or a lack of certain nutrients. Treatment. Some certain medications are used in treating a hookworm infection, usually administered for 1 to 3 days. Albendazole and mebendazole may be given for treatment. Iron supplements may be given for people with secondary anemia. To effectively treat hookworm infection, a doctor prescribes albendazole, mebendazole, or parental pamoate taken orally. In pregnant women, because of possible adverse effects on the fetus, these drugs are used only if the benefits of treatment outweigh the risks. To prevent a pet infection, make sure your pets are vaccinated and dewormed by your veterinarian. Some developing nations practice preventive treatment. These involve treating some groups of people who are at higher risk of getting infected. These include young children, pregnant women, people who are lactating, adults that work in occupations that put them at risk for heavy infection, women of childbearing age.